Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia mempunyai perjalanan kehidupan yang berbeza. Ada permulaan dan ada pengakhirannya. Dan ini adalah perjalanan kehidupan aku. Satu perjalanan yang mempunyai 1001 rahsia. Ini adalah kisah benar yang ingin aku kongsikan untuk dijadikan teladan. Ini adalah kisah benar di mana aku terpisah dengan keluarga kandung aku selama 21 tahun. Bukan mudah untuk aku sampaikan cerita ni, namun ingin aku kongsikan supaya dapat dilihat dari sudut positifnya. Semoga dengan kisah ini akan memberi 1001 makna dan pengajaran. Dilahirkan pada tarikh 25 hari bulan 6, 1997 di Hospital Taiping, dan nama sebenar adalah Amar Qayyum atau lebih dikenali sebagai Qayyum sahaja. Seperti mana yang korang kenal, nama aku sekarang adalah Kai, dan itu hanyalah sekadar nickname aku ataupun stage name aku. Dan pada tahun ini 2021, maka genaplah umur aku 24 tahun. Dan kisah yang aku ingin kongsikan dengan korang ini adalah kisah yang dah pun berlaku, yang dah pun berlalu, tapi terdapat banyak hikmah yang ingin aku sampaikan pada korang semua. Sepanjang aku membesar, aku adalah seorang budak yang boleh dikatakan aktif, nakal, buas. You know, every kid have their own behavior and attitude. So for myself, I was raised by a great mom, a kind-hearted mom, and full of responsibilities. Dan sepanjang aku membesar, aku mempunyai satu soalan. Soalan yang menjadikan aku seorang budak yang rebellious, yang inginkan jawapan. Disebabkan persoalan aku yang tergantung tanpa jawapan, aku mula menjadi seorang budak yang memberontak. I mean, I just want everybody knows that I'm mad, I'm angry. I'm a boy who's seeking an answer for my questions. And which is, the question is, who am I? Who is my father? Why I don't have a father? Why I just live alone with my mom? I was keep questioning that questions to myself until I was 9 years old. Pada suatu hari tu, I was in a fight with my mom, and because of that fight, membawa kepada satu kebenaran yang mengubah segala-galanya. It did change my whole life. It did change my whole behavior, my whole attitude. Persoalan aku tadi, siapakah aku? Where is my father? Why I don't have any father? Jawapan yang aku terima tu seolah-olah satu hentakan yang kuat, satu hentakan yang mengubah diri aku daripada seorang kanak-kanak yang memberontak kepada seorang yang pendiam, kepada seorang yang pemarah, kepada seorang yang tak bercakap banyak. I did change pada ketika aku umur 9 tahun tu. So on that day, I was told that I was an adopted son. My mom told me that aku ni seorang anak sulung daripada 6 beradik, which means aku adalah anak pertama dan aku ada adik di bawah aku, and I have my biological parents. The whole thing inside me, it just shutting me down, my brain, my heart. It just make me stop everything that I'm doing. It just like a glass shattered to pieces, and a lot of questions, a lot of puzzles. Jadi di sinilah bermulanya episod yang menjadi tanda tanya, persoalan yang tiada jawapan.
tetapi setelah dijawab, dia membuka pelbagai lagi soalan dalam kehidupan aku. So daripada seorang kanak-kanak yang membesar dengan ibunya, tiba-tiba satu cerita which is aku adalah anak sulung dan aku ada adik bawah aku dan aku ada keluarga aku dan aku merupakan anak angkat, which is it's not a bad thing. It's not a bad thing at all. It just when you were young and a kid, benda tu susah untuk dihadam dan untuk difahami. At that time I was 9 years old. Jadi dari sinilah bermulanya episod perjalanan kehidupan aku dan ada liku-liku yang aku lalui. Jadi selepas kebenaran yang pahit itu terpaksa ditelan, maka bermulalah pengembaraan atau misi yang penuh dengan sebuah harapan. Pada saat aku 9 tahun tu, aku mula mengubah keadaan diri aku sendiri, which is I was a talkative person and then it just shut me down. It just make me a quiet person. I do not talk a lot and I keep everything to myself alone. Aku ada satu misi, which is misi aku adalah untuk mencari adik-adik kandung aku. Jadi sepanjang aku membesar, bermula zaman sekolah rendah. Ketika aku sekolah rendah dulu, aku bersekolah di sebuah sekolah rendah agama Islam. No need for me to mention the name. Dari situlah bermulanya misi aku untuk mencari adik-adik aku. Dan sepanjang aku persekolahan, aku memegang dua jawatan, which is aku penolong ketua pengawas dan juga aku ketua kadet TKRSM yang bagi arahan pada student time kawat. Jadi disebabkan aku ada dua jawatan ini, membuatkan aku ada ruang dan ada kesempatan untuk aku tengok list-list nama. Kau bayangkan harapan yang penuh harapan dalam jiwa ni untuk kenal siapakah adik-adik aku, macam mana rupa dia orang, sihat ke dia orang, sama ke macam aku, jantina apa. I mean, a lot of questions, it keep hunting me and that's why I have a courage to look for them. Disebabkan tu jugalah aku tak pernah berhenti. Kau bayangkan setiap kali aku check nama-nama student time pembarisan ataupun time perhimpunan, bila aku dapat pegang list nama, aku akan cuba tengok mungkin ada nama yang aku kenal, mungkin ada orang yang seakan-akan namanya dengan aku. Pada ketika tu aku hanya tahu adik kedua aku adalah lelaki and then adik ketiga perempuan. Aku hanya tahu sampai situ saja dan aku tak tahu seterus-terusnya sama ada lelaki, perempuan, tak tahu, dan aku langsung tak tahu nama. Bayangkan time tu aku langsung tak ada clue, aku langsung tak ada petunjuk, tak ada hint, tak ada apa-apa, tapi aku teruskan untuk mencari, which means harapan yang ada tu adalah harapan yang aku sedar tipisnya harapan tu, tipisnya peluang tu untuk aku jumpa diorang, tetapi secebis harapan yang ada tu buatkan aku bersemangat untuk terus cari diorang. Dan perjalanan aku tu tak terhenti di situ. Walaupun aku tak pernah jumpa, tak pernah dapat satu clue pun, aku masih lagi kekal cuba mencari. Walaupun ada saja muka yang mungkin nak seiras aku akan anggap mungkin dia ni adik aku, mungkin dia ni ada kaitan dengan aku. I mean, for other people it might sound funny, but it's not for me. Disebabkan tu jugalah aku banyak berdiam diri masa aku sekolah rendah dulu. Aku lebih banyak menyendiri dan aku lebih banyak bercakap dengan diri aku sendiri, which is I keep telling myself, you need to be patient, you need to be patient, one day you find them, one day you gonna meet with them. Aku ulang benda tu setiap hari dekat diri aku sendiri, dan disebabkan perkara tu jugalah membuatkan aku berat untuk aku bercakap dengan sesiapa pun. Dan sepanjang persekolahan aku tak ramai kawan dan aku banyak asingkan diri aku sendiri dengan orang lain. Okey, selepas sekolah rendah, maka masuklah ke alam fasa sekolah menengah. Masa ni aku rasa kalau sesiapa pun yang dah lalui fasa from a kid to a teenager, kau akan mula melalui fasa-fasa perubahan. Maksudnya daripada kau kecil, kau dah simpan satu rasa yang terbuku, satu misi yang tak semua orang tengah lalui. One day you just talk to yourself, sampai bila aku nak macam ni, sampai bila aku nak mencari, sedangkan tak ada pun ruang dan peluang walaupun secebis.
Tak ada langsung. Aku tak ada clue. Aku tak tahu siapa, dekat manakah dia orang duduk. Aku tak tahu. I don't have any clue about them. But then bila masuknya alam sekolah menengah ni, aku masih lagi seorang yang pendiam. Aku masih lagi seorang yang banyak berahsia. Sampailah aku umur tingkatan 3, which is 15 years old at that time, I was met with someone, and that someone was special towards me. And ibaratnya kau tengah meletakkan harapan yang besar untuk mencari adik-adik, tetapi harapan tu kau tak nampak pun. Jadi kau sandarkan rasa sedih kau tu, kau sandarkan rasa kecewa tu pada seseorang yang kau rasa, oh, she could understand everything. Tunggu aku cerita bagi habis dulu baru korang judge, okay? Jadi pada masa aku 15 tahun tu, I was in a relationship. It was a monkey love, I don't know. It started to make me feel comfortable. Everything that I felt at that time, I just let it out with her, okay? Aku luahkan everything. Aku letakkan kepercayaan aku pada dia. Dan kau akan rasa harapan tu seolah-olah dia dah tak ada apa-apa. Inilah yang aku maksudkan perubahan masa sekolah menengah, which is aku mula hilang rasa semangat untuk cari adik-adik aku. Kau dah masuk fasa yang, aku dah masuk satu fasa yang redha pada keadaan yang aku tak boleh nak ubah apa-apa. Aku tak ada ruang, aku tak ada peluang untuk aku kenal adik-adik aku, dan aku rasa mungkin inilah takdir hidup aku. Mungkin aku takkan jumpa dan kenal diorang langsung. That was my mistake. Aku mula dibuai-buai dalam alam, orang kata alam percintaan remaja ni. Perasaan tu lebih fokus kepada hubungan aku dengan dia. So I was in a relationship for 7 years long, and sepanjang relationship tu aku masih lagi mencari adik-adik aku, tetapi dia tak se-aktif macam mana aku dulu. Aku tak adalah terlampau fokus. You know, a diversion, that love feelings diverts you from your main goals. Sehinggalah satu hari tu aku diuji dengan satu perkara yang aku rasa ramai boleh faham, ramai pernah lalui, dan aku rasa sekarang pun mungkin ada yang tengah melaluinya, which is I found out that I was cheated by her. Okay, aku sebelum apa-apa korang nak judge aku, I'm not spilling any tea here. Aku cuma cerita asbab kenapa dan bagaimana aku boleh bertemu dengan keluarga kandung aku, adik-adik kandung aku. Dan ini adalah penceritaannya. Aku tak boleh skip. Kalau aku skip, cerita dia takkan jadi complete, akan mengelirukan. Jadi selepas aku melalui fasa a broken heart pada penghujung 2018, which is at that time aku melalui fasa heartbroken, and because of that situation happened to me, dia ibarat kau dah terhantuk baru nak tergadah. Bila kau dah terkena tu, bila kau dah sakit tu, barulah kau mula nak sedar, kenapa aku buat macam ni, kenapa aku hilang fokus aku, kenapa aku lupa misi aku yang sebenar, kenapa kau mula sedar yang kau bukan berada pada jalan yang sepatutnya. It took me a while, and I was in depression and anxiety condition, which is masa tu aku ambil masa almost 2 months to recover, disebabkan keadaan aku yang terlampau teruk masa tu. Siapa-siapa yang melalui fasa heartbroken ni pasti akan faham punya macam mana kau dah letakkan kepercayaan kau bawa satu misi yang besar, kau dah cerita pula, kau dah sandarkan kepercayaan kau pada dia, and then it just make you feel disappointed, it just frustrated, it just feel mad, anger with her, and that kind of feelings buatkan aku mula tak fikir keadaan sekeliling, aku mula tak hiraukan keadaan sekeliling, dan aku tak peduli pun apa yang berlaku. Pada masa itulah timbulnya idea daripada my mom, which is she told me, how about we went to look my brother and sister, which is my siblings. Masa tu aku dalam keadaan in a devastated condition. I was really in a sad situation. I don't think so much. Aku tak fikir panjang. I
I just say yes, let's go and find my siblings. So bermulalah aku pergi Kuala Kangsar, which is the original location yang aku tahu diorang ada dekat situ. And based on the information that I have, just a little bit of information with their old address, and then I went to look for them with my mom. So aku ingat lagi masa tu bulan 10, if I'm not mistaken, bulan 10 2018 aku pergi, dan I was staying at a homestay. Dan ini kisah macam mana aku nak sampai nak bertemu dengan adik-adik aku ni. Jadi aku duduk dekat satu homestay tu. Esoknya aku keluar cari dan aku sesat sampai ke Ipoh, which means daripada Kuala Kangsar aku ke Ipoh disebabkan alamat yang ada dekat aku adalah alamat yang salah dan alamat yang tunggang terbalik lah orang kata. So aku patah balik. So sepanjang perjalanan aku patah balik nak ke Kuala Kangsar balik tu, aku mula terfikir balik, adakah ini perjalanan atau misi yang akan terhenti semula ataupun harapan yang akan mati semula. So sesampainya aku dekat situ, when you keep praying the same thing, Allah akan makbulkan doa kau bila sampai masa yang tepat. Jadi nak dipendekkan cerita, aku dipertemukan dengan orang yang sepatutnya dan sampailah aku ke alamat yang betul, ke depan rumah adik-adik aku. And at that time aku bertemu dengan adik perempuan aku, dengan adik bongsu aku, adik lelaki aku, which is Farah dan Adam, yang korang tengok dekat video sebelum ni. Perasaan aku, maka bertemulah aku dengan adik-adik aku, tamatlah pencarian aku selama ni, misi yang aku bawa sepanjang aku membesar. And at that time I was 21 years old. I mean masa tu ibarat kau rasa perjalanan cerita kau yang panjang tu tengah melalui fasa perakhiran. Ini final episode kehidupan aku ke? Maksudnya segala doa-doa yang aku doa selama ni, Allah tengah jawab. Walaupun aku dalam keadaan kesakitan masa tu, walaupun aku dalam keadaan kemurungan, kesedihan yang sangat-sangat dahsyat, Allah sedang menjawab doa aku yang selama 21 tahun tu. And the moment of truth. So korang dah dengar kisah aku daripada permulaan, perjalanan pertengahan dia, liku-liku dia, dan sampailah moment of truth, which is hari pertemuan aku dengan adik-adik aku. And pada hari tersebut, hati ni melonjak-lonjak, rasa kegembiraan tu, rasa keseronokan tu hanya Allah sahaja yang tahu. Tak boleh aku nak gambarkan, tak boleh aku nak lukiskan, tak boleh aku nak luahkan. It just that moment when you saw your own siblings, that moment bila aku dapat jumpa dengan adik aku, which is Farah and Adam masa tu. Yang lain tak ada lagi sebab diorang sekolah semua, diorang duduk asrama masing-masing. So diorang sahaja aku dapat jumpa masa tu. But perasaan tu aku tak boleh nak gambarkan macam mana rasa seronoknya aku, sebab seolah-olah kau tengah bersedih dan kau dah pun bersedih selama 21 tahun terpisah. I mean you want to know your own siblings. That feelings, perasaan tu yang membuatkan aku rasa sedih dan aku rasa gembira bila aku dapat jumpa dengan diorang. That moment, adik aku Farah, dia datang depan aku and salam aku. Masa tu aku just dia macam kau seorang yang blur. Aku jadi seorang yang blur. I just keep looking towards her and my brother Adam. I keep looking at them. I just processing their image, their real 3D person in front of me. I just keep analysing them. Just ini rupanya adik aku. Ini rupanya adik perempuan aku, adik lelaki aku. Segala beban, segala perasaan marah yang kau pendam, segala rasa kecewa, sedih, persoalan, rahsia, hikmah yang kau cari, everything at that moment dia terkumpul dalam satu masa yang sama. Jadi aku tak boleh nak gambarkan yang aku sangat-sangat seronok bila jumpa. And first question yang aku dapat daripada adik aku bila dah jumpa tu kan, dia tanya, "Kamu ni siapa?" I mean,
Aku mungkin terlampau seronok dan terlampau excited sampai kan aku rasa aku tak bersedia dengan apa-apa jawapan pun untuk aku bagi dekat diorang. Aku just cakap, aku abang lah, saya ni abang awak lah. Like they were the one who being puzzled. I mean, diorang pula yang keliru siapa aku ni. Like because they never know that they have a brother, and the only person who know that I'm their brother is only me. Aku je yang tahu. Masa tu kau mula lupakan segala masalah yang kau tengah hadapi, masalah kekecewaan, frustration, depression, that kind of thing just gone, trust me. So Alhamdulillah, perjalanan 21 tahun aku dengan penuh persoalan, penuh tanda tanya dah pun terjawab di saat dan ketika aku berumur 21 tahun. Dan sekarang aku 24 tahun. Jarak perkenalan aku dengan adik-adik aku adalah lebih kurang 3 tahun. Untuk masuk tahun ni, Alhamdulillah masuk tahun yang keempat. Satu persatu aku kenal adik aku. Yang nombor 2 Luqman, Amira, Farah, Firdaus dan juga Adam. So 5 adik aku ni aku dah pun jumpa dan aku dah pun kenal diorang. Alhamdulillah, aku sangat-sangat bersyukur aku diterima baik, sama ada dari my biological parents, sama ada dari segi penerimaan adik-adik aku sendiri. Alhamdulillah, diorang terima aku dengan sangat baik. Pada awalnya aku agak takut dan risau juga, mungkin diorang tak dapat terima, mungkin diorang tak dapat hadam yang siapa aku sebenarnya untuk diorang ni. Tapi Alhamdulillah, benda tu tak berlaku dan diorang layan aku dan hormat aku sebagai seorang abang dengan sangat baik. Dan sebagai seorang abang juga, I just want to say thank you so much for accepting me as your brother, respecting me as who I am towards you guys. Jadi disebabkan apa yang berlaku tu sedikit sebanyak mengubah diri aku sendiri. Aku dulu bukan seorang yang fikir banyak. I mean, aku tak fikir orang keliling aku sangat. Aku lebih fikir diri aku sendiri, masalah aku. But bila aku dah dapat tanggungjawab, which is aku seorang abang, aku mula belajar macam mana nak menjadi seorang abang. Dan dari situ jugalah timbulnya idea aku untuk buat sibling series ni. Sebabnya aku nak cuba kenal, tapi aku guna cara yang aku tahu, dan aku mula rapatkan diri aku dengan adik-adik aku dan banyak spend time aku dengan diorang, tanya khabar diorang dan belajar diorang punya attitude, which means I need to know their character, their behaviour. One thing I did realise, macam ni rupanya rasa ada adik-beradik, ada adik-adik yang kau punya, which means it's something unexplainable, amazing. Kenapa aku cakap amazing? Kenapa aku cakap susah nak explain? Sebab hanya yang melalui sahaja yang faham apa yang aku rasa. Dan perasaan tu, perasaan seronok tu tak pernah lagi hilang. Sampai sekarang aku masih lagi excited untuk jumpa dengan adik-adik aku. Sampai sekarang aku masih lagi excited untuk kenal diorang lebih mendalam, karakter diorang, perangai diorang, macam mana aku nak hadap masing-masing punya karakter dengan aku. Dari situ jugalah dia mengajarkan aku untuk menjadi seorang yang lebih matang dan bertanggungjawab. I mean, aku mungkin perlukan masa untuk aku adapt dengan keadaan tu, tapi aku dah faham dan aku dah nampak hikmah di sebalik apa yang berlaku tu. Jadi perjalanan aku dekat situ, dia ibarat sembuhnya luka yang dalam, sembuhnya luka yang membuatkan kau berubah 180 degrees. And that situation, that moments of truth, dia mengubah aku dari banyak aspek, dan dia juga mengajarkan aku untuk mencari hikmah dalam setiap perkara yang berlaku dalam kehidupan aku. Bila aku mula buat research, aku cuba cari ada tak yang pernah lalui perkara yang sama macam aku, dan I was shocked. I found out masa tahun 2019 atau 2020, aku dah tak ingat, ada satu video yang viral, which is a guy who facing a same situation like me, which is a video went viral about a guy who was separated from his family for 20 years.
Dan juga satu yang paling mengejutkan adalah pelawak tanah air kita sendiri, Saiful Apek, which is dia pun melalui benda yang sama juga, which is terpisah dengan keluarga kandung. Dan Saiful Apek punya timeline dengan aku lebih kurang, which is 21 years old. We are the same. Masa umur 21 dia dapat jumpa keluarga dia, sama juga macam aku. Dan that guy yang viral tu pun lebih kurang dia 20 tahun. So I found out, oh rupanya ada yang melalui fasa kehidupan yang lebih kurang macam aku. So dia mengajarkan aku erti sebenarnya kehidupan ni dia adil, dan ujian yang datang tu adalah tepat pada diri kau. Sebab itulah adanya ayat Al-Quran, wa ba'da a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Aku letakkan maksudnya dekat sini. Aku ringkaskan maksud daripada ayat Al-Quran ni. Allah tak akan menguji hambanya di luar kemampuan hambanya itu sendiri. Dan aku tak kata aku seorang yang kuat, aku tak kata aku seorang yang mampu menghadapi ujian ni, tapi inilah takdir yang aku perlu lalui, dan inilah ujian yang ada dalam hidup aku. Andai kata aku jadikan ujian ini untuk aku keluar dan buat sesuatu kemungkaran, buat satu keburukan, maka aku dah letakkan satu jalan yang salah dengan menyalahkan takdir dan dugaan yang aku lalui itu. Setiap ujian yang kita lalui itu ada hikmah yang tersembunyi di sebaliknya. Dan andai kata aku tak lalui ujian ni, andai kata aku tak menghadapi ujian remuknya perasaan akibat percintaan, sedihnya aku terpisah dengan keluarga kandung aku, mungkin aku akan menjadi seseorang yang berbeza, mungkin aku akan menjadi seseorang yang bukan aku yang sekarang ni. Dan perkara yang sama jugalah aku nak sampaikan perkara ni pada korang semua. Aku tahu tahun 2020-2021 kita menghadapi ujian yang sangat berat dengan pandemik COVID-19 ni. Timbulnya idea aku untuk sampaikan cerita ni dekat korang adalah kerana aku terlalu banyak nampak students nowadays or teenagers nowadays keep telling that they in depression mode. And I know depression is not a game, it's not a thing that we can make it simply a joke, it's not. But kalau korang cari jalan keluar, kalau korang cuba cari hikmah tu, korang akan jumpa kebenaran, korang akan jumpa ketenangan yang korang cari, dan korang tak akan bersedih terlalu lama. Bersedih itu perkara biasa. Bersedih itu normal untuk manusia yang lemah, yang tak ada kekuatan, yang tak ada kuasa apa pun melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan jadikan alasan dengan masalah korang tu untuk meletakkan kedudukan korang pada kedudukan yang terburuk atau situasi yang buruk, atau menjadikan diri korang seseorang yang melakukan perkara kejahatan atau kemungkaran. Jangan. Aku tak kata aku seorang yang baik, aku tak kata aku seorang yang the whole time doing good things, but this is my story, this is what I have been through and how I change myself. Aku pernah jatuh, 2020 aku jatuh disebabkan hubungan, disebabkan masalah. Aku jatuh teruk dan aku langsung tak buat apa-apa benda yang berfaedah. I keep failing myself. Mungkin korang follow Instagram aku, how I change myself. Aku dulu badan besar, aku dulu tak jaga diri, aku tak kisah pun apa yang berlaku dekat diri aku, and then I took a step to change myself. And Alhamdulillah, walaupun aku belum lagi sukses, walaupun aku belum lagi capai kejayaan tu, aku berjaya ubah sedikit demi sedikit ke arah kebaikan. Dan aku sampaikan cerita ni pada korang untuk korang buat benda yang sama juga. Aku tahu ramai dekat luar sana yang lalui masalah yang berat. Mungkin ada masalah yang lagi besar daripada masalah aku ni. Mungkin pada korang, alah ni masalah kecil je, mungkin masalah korang lagi berat. I know. But be patient, have trust in Allah, have faith in Allah.
Allah. Okay? Sebab doa korang tu tak makbul sekarang, mungkin akan makbul esok. Tak makbul esok, mungkin akan makbul lusa. Tak makbul lusa, mungkin tahun depan. Mungkin seterusnya. Just yakin dengan doa yang korang minta tu. Itu yang aku cuba nak sampaikan daripada kisah aku ni. Dan sebelum korang judge apa-apa, sebelum korang kata apa-apa berdasarkan kisah aku ni, aku just nak cakap cerita yang aku sampaikan ni bukanlah untuk aku membuka keburukan atau aib mana-mana pihak, maupun keluarga aku, maupun my ex. Okay, it's not. Aku just nak sampaikan pengajaran pada korang. And I know not everybody have same story like mine, so why not I'm telling this story to you guys, so that it could make you feel positive and inspired, I don't know, in any positive way, right? Macam mana kita berkenalan? Macam mana kita kenal? Macam mana kita jumpa? Waktu tu hari Jumaat, bulan 10. Dekat sikit dek. Bulan 10. Okay, bulan 10. Petang Jumaat tiba-tiba ada orang datang rumah. Saya tu tengah tidur. Lepas tu macam mamai-mamai lah, tengok siapa dia ni kan. Okay. Mula macam tak layan lah sebab tak kenal kan. Lepas tu tiba-tiba datang rumah orang. Kacau waktu tidur pula tu. Lepas tu mak ayah suruh salam, tapi tak nak salam lah mula sebab macam tak kenal kan. Tiba-tiba dia datang dengan opah. Mula tengok muka dia macam muka kakak yang ni tau. Okay, Cik tengok ni yang kata macam kembar ni kan. Yang lepas tu kat situ macam mula dah macam pelik lah, dia ni siapa sebenarnya kan. Lepas tu tak ingat dah lah. Macam tak jumpa. Yelah sebab time tu baru bangun tidur kan. So aku sambung. Masa tu dia, Farah ni orang pertama yang aku jumpa dengan Adam. Diorang berdua adalah adik-adik yang pertama lah aku jumpa. Aku pun masa tu sangat awkward sebab aku tak nak expect pun aku dapat jumpa adik kandung aku. And bila jumpa tu macam kita pun tengok atas bawah juga kan. Betul ke ni adik aku? Betul ke ni kan? Yalah 21 tahun kan mencari, tak pernah jumpa. Tiba-tiba jumpa. So masa jumpa tu dia memang macam siap mesej kan. Macam lepas dah jumpa dah sembang tu mesej, kamu ni siapa? Kamu ni siapa? Tak cakap kamu lah, cakap abang. Okay, abang. Tiba je ni. Abang ni siapa? Betul ke abang apa semua kan? Ada bukti saya tak cakap kamu Ada lagi chat tu. Okay. So soalan kedua bang. Sepanjang korang membesar, pernah tak korang expect yang sebenarnya korang ada lagi seorang abang? Expect tak korang ada lagi seorang abang? Jujur tak langsung lah. Walaupun sebenarnya ada dengar sikit-sikit macam tu je. Tapi takkanlah kita nak percaya kan. Sebab daripada kecil 5 orang je membesar. Nampak abang yang sulung tu je. Ni abang sulung sekarang lah kan. Nampak abang sulung yang dulu tu. Okay tu abang sulung, tu abang sulung. Lepas tu tiba-tiba ada macam masa Bayu datang pun, masa tu dia kat Sabah tengah belajar. Jadi tak jumpa. Memang tak jumpa lagi kita orang tu. Jadi macam pelik tiba-tiba dalam mesej je, okey ni abang. Macam tu kan. Macam tang mana pula abang tiba-tiba datang ni. Kahwin dengan abang macam tu. Aku jumpa adik aku yang Mira ni first time memang video call. Memang video call tu aku terkejut sebab aku ingat aku tengah cermin. Kan aku macam asal muka sama ni kan. Macam diorang mula-mula dah cakap dah, muka macam Kak Ngah kan. Aku macam takkanlah sama sebiji. Sekali bila tengok video call, weh, serious now, sebiji now kan. Macam cuma aku version lelaki, dia version perempuan. Itu je lah. Penerimaan korang lah. Pada awal-awal penerimaan korang waktu abang datang kan, ada tak rasa macam aku tak boleh nak terima lah. Macam apa hal kau datang mengaku abang kan. Walaupun aku tahu benda ni betul abang ke, tak tahulah. Abang tak tahu, ni soalan yang mungkin ada terlintas ke. Mula-mula macam tak percayalah. Macam tak boleh terima pun ada kan. Macam tiba-tiba claim abang kan. Lepas tu macam kalau dia balik pun kan, macam layan dia bukan abang lah. Macam nak rapat-rapat pun macam segan macam tu kan. Bila dah lama-lama tu baru macam boleh terima slow-slow lah. Untuk Mira, okay, memandangkan Mira ni dia lambat sikit jumpa. So abang pun nak tahu juga Mira punya penerimaan tu daripada jarak jauh tu. Macam mesti ada banyak benda Mira fikir kan. Astaghfirullahaladzim. So mesti banyak benda yang Mira fikir kan waktu Mira duduk jauh dekat Sabah tu. So
apa yang terlintas dalam fikiran Mira? Masa mula-mula, kan sebab kat Sabah jauh, so masa mula-mula fikir macam okay, betul ke ni abang macam tu. Jadi Farah pun mesej. Dia cakap, Kak Ngah, ni abang kita, terima je lah dia macam tu. Saya adik yang baik. Tiba macam okey je, boleh je terima kan. Tapi macam kita nak terima pun kita kena tahu siapa dia ni dulu. Macam dari mana pula tiba-tiba boleh jadi ada abang lagi macam tu kan. So lepas tahu cerita semua di situ, memang betul dia abang, okey je, terima je lah. Kenapa kita nak buang kan? Dah betul abang. Korang dah kenal abang almost 2 tahun lah. Mungkin abang ada baik buruk, ada salah silap dengan korang ke apa kan. So soalan abang, korang sayang ke dengan abang? Tak sayang. Mestilah sayang kan sebab abang sendiri. Lepas tu lagi satu sebab lama terpisah kan. Kita orang memanglah tak rasa. Dia lah yang rasa sebab dia yang tahu pasal kita orang tak tahu. Tapi bila dah jumpa ni mestilah nak rapat kan. So macam kita orang sayang lah. Kita orang sayang semua adik-beradik. Wah, sayang. Pandangkan kita orang pun dah expose semua benda ni. And kalau korang nak tahu kenapa dulu aku selalu post story dengan Farah ni, sebab dia banyak yang tahulah, sebab dia antara yang terawal aku kenal awal-awal tu kan. Sekarang ni aku cuba nak jadi, orang kata, proses untuk belajar lah, untuk belajar jadi abang, untuk hidup dalam suasana ada adik-beradik tu lah kan. So kadang-kadang adalah gaduh-gaduh kan, gaduh-gaduh macam ni nampak kan. Kita orang gaduh sampai tarik rambut, berguling-guling. Sekarang okey, sebagai adik-beradik kan, apa yang korang harapkan lah antara kita ni, orang kata, macam mana yang korang nak abang jadi macam mana dengan korang? Jadi abang. Maksudnya jadi abang yang sebenarnya kita orang kan lama tak jumpa kan. Macam kita orang tak naklah macam awkward macam tu. Kita orang nak rapat macam tu lah kan. Maksudnya kita orang nak abang kita orang ni layan kita orang macam biasa je. Jangan layan macam jadi diri sendiri lah maksudnya. Macam buat benda gila-gila sama-sama. Jangan tapi abang tak gila lah. Tak, yelah saya je yang gila sebenarnya. Saya happy pills. Okay, tiba. Mira, how about you? Ke senang je. Apa dia ni? Skrip paling senang. Expect tak yang korang ada seorang lagi abang? Expect tak? Pernah tak expect yang rupanya ada lagi seorang abang? Benda pula tu. Memang tak expect kan. Tapi kita terima je lah. Kita terima je lah. Untuk Adam pula? Sama ya. Sama je lah. Memang tak pernah sangka lah rupanya ada abang. Okay, so kira you nak tahulah perasaan korang sebagai adik-adik ni. Terima tak you sebagai abang? Terima lah. Sayang lah. Dengar tu kan, jangan sayang aku guys. Okay, waktu awal-awal tahu tu kan, macam mana penerimaan Man sendiri lah? Terkejut ke, macam percaya tak percaya ke? Memandangkan sama 22 tahun ni Iman kira abang sulung. Macam mana rasa dia? Macam nak soalan dia lebih ke arah macam, yelah sebelum ni tak ada pun aku abang sulung, tiba-tiba datang pula seorang, aku abang kau. Macam tu. So untuk Man lah, untuk Man special soalan ni lah. Macam mana Man rasa? Macam tak ada beza apa sangat pun. Sebab dah besar kan. Iyalah. So tak ada apa-apa sangat rasa. Untuk Adam? Okay, Adam ni adik bongsu aku. Okay, ni manja sikit ni. Okay guys, Alhamdulillah video ni dah pun sampai ke penghujungnya. Walaupun video ni mungkin agak panjang sebab aku ceritakan satu pengalaman hidup 21 tahun, which is aku tak boleh nak compilekan dalam 10 minit atau 5 minit punya video. Mungkin video ni akan jadi 20 minit ke 30 minit, I don't know. But aku harap korang dapat ambil sedikit pengajaran ataupun perkara positif. Pandanglah cerita aku ni daripada sudut positif, dan aku tak ada niat untuk aku merendah-rendahkan mana-mana pihak
pihak atau memburukkan mana-mana pihak. Ini adalah kisah aku yang aku rasa aku berhak untuk sampaikan, dan aku happy dengan apa yang aku dah lalui. I just want to say thank you to my mom who raised me in a good way. Mama, I just love you. I'm sorry I'm not a good son, but I just want you to know I always love you in any way. You always the best mom for me. To my family, I mean my biological family, thank you so much for accepting me as who I am, respecting me as a family, as a brother. Thank you so much. Aku sangat bersyukur dengan apa yang berlaku. Aku sangat bersyukur dengan ujian-ujian yang mendatang ni, sebabnya dia mengajarkan aku banyak benda dan dia mengubah aku daripada seorang yang memberontak, daripada seorang yang nakal, kepada seorang yang mungkin bukan seorang yang sangat baik, but it changed me in a good way. Apa yang korang nampak aku hari ni adalah berdasarkan perjalanan aku 21 tahun, and 3 tahun seterusnya adalah perubahan aku yang korang nampak sekarang. Maksudnya 24 tahun aku sekarang ni hidup. I learn a lot from my past, I learn a lot from my mistake. I did change. InsyaAllah I will keep consistent doing a good thing in my life. Sebelum aku akhiri, pada korang dekat luar sana yang tengah mungkin bersedih, mungkin stres, mungkin depression, mungkin anxiety, just have faith in Allah. Jangan pernah putus asa dengan apa yang korang tengah fight sekarang ni. Jangan pernah give up. Any moment mungkin korang tak sedar yang korang selangkah lebih dekat dengan apa yang korang tengah kejarkan. Mungkin korang lagi selangkah dekat dengan apa yang korang impikan. Jadi keep patience, have patience and keep praying. Yakinlah setiap ujian yang mendatang tu bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk menguatkan kita dan mengubah kita ke arah kebaikan. Kerana setiap ujian yang mendatang tu tersembunyi 1001 hikmah, dan Allah tahu yang terbaik untuk kita. Nama aku Kai. Thank you for watching. See you in the next video. Assalamualaikum.